tuan-tuan dan puan-puan semua masih lagi masih lagi mampu untuk bersama-sama dengan saya. Saya ni boleh buah ngelah tak mau. Okey. 10.30 insya-Allah dalam masa setengah jam saya akan kongsikan satu tajuk yang diberikan kepada saya adalah risiko kematian mengejut. Tapi bila saya tengok tajuk tu saya pun rasa berdebar. Sebabnya risiko kematian mengejut kan. Dia kita bercakap pasal mati. Jadi saya tukar sikit kepada bahasa orang putih je sebenarnya, sudden cardiac arrest ataupun SCA. Kalau orang putih dia panggil sudden cardiac arrest, dan saya akan saya akan sentuh sedikit berkenaan dengan CPR. Dr. Nik Ahmad dan juga Dr. Karim dah ada cerita pasal CPR, cuma saya akan cuba untuk perincikan lagi dan berkaitan dengan adalah kesinambungan daripada topik yang diberikan kepada saya, iaitu sudden cardiac arrest ataupun kematian mengejut. Okey, video tadi Dr. Karim cuba untuk tunjukkan, tapi saya rasa perkara yang sama akan berlaku, di mana akan ada masalah dengan pergerakan video tu sendiri. Jadi basically video ni cerita dia dekat US tahun 2015, di mana ada seorang pakcik tua ni, umur dalam 72 tahun, tengah membeli belah dekat Walmart. Walmart ni macam Maidin kita kot. Jadi tengah membeli belah tu, tiba-tiba dia jatuh pengsan, dan kebetulan umur panjang masa tu ada seorang pelajar universiti sedang juga dalam kompleks membeli belah yang sama. Dan apabila dia buatkan assessment apa semua, dia buat penilaian awal, dan dia dapati yang pakcik ni memerlukan bantuan CPR, dan dia terus buat CPR. Dan alhamdulillah juga pada masa tu ada 2 orang staff nurse yang baru habis shift, habis shift dekat emergency, terus pergi ke Walmart tu juga, dan dia bantu. Dan dalam lebih kurang dalam 5 minit dia proses CPR tu berlangsung. Pakcik tu ada kembali dia punya pernafasan dan juga dia punya nadi. Dan apabila dia orang call kepada 911, yang dekat US yang akan respon tu lah adalah bomber actually. Bomber akan respon, ataupun dia panggil Emergency Medical Response Team, EMRT ni, dia respon dulu sampai. Dan yang menariknya, apabila sampai, salah seorang ahli bomber, ahli EMRT tu adalah anak kepada pakcik tu. Yang tu dia punya yang dia punya kita panggil twist dia dalam cerita ni. So basically benda ni boleh berlaku kat kita. Boleh berlaku kat kita, boleh berlaku kat orang tua kita, boleh berlaku kat saudara mara kita, jiran kita, pak angah kita, mak angah kita, semua boleh berlaku. Di mana kematian mengejut ni dia bukannya perkara yang main-main. Kalau kita perasan, biasanya kalau orang kampung ni dia akan kata dah habis umur dah, semalam molek pergi main dam dekat kedai kopi tau, tapi hari ni tak ada dah, dia dah nak ke mana, habis umur dah. Biasanya kita akan gitu, tapi sebenarnya dia ada term, ada definisi untuk habis umur secara tiba-tiba. Itu yang dipanggilkan sudden cardiac arrest. Okey. So dalam dalam perbincangan kita malam ni, kita akan discuss mengenai apa itu sudden cardiac arrest, apakah punca dan risiko dia, apakah saringan dan pencegahan, dan juga apakah tanda dan rawatan. So saya akan cuba mempercepatkanlah saya punya kuliah ni, ataupun saya punya perkongsian ni. Okey. Basically sudden cardiac arrest ni secara kita kata secara istilahnya adalah kematian mengejut di mana secara tiba-tiba atau tidak disangka. Dialah definisi ni pun kelakar juga, ada siapa yang sangka boleh mati, tapi itulah dia punya definisi. Secara tiba-tiba atau tidak disangka yang menyebabkan peredaran darah ke organ penting seperti otak terhenti. Secara secara grafiknya, jantung kita sepatutnya berdegup. Berdegup, dia akan hantar darah pergi ke seluruh badan. Dia akan terima juga darah. Darah beroksigen akan keluar daripada jantung pergi ke seluruh badan, ke organ-organ penting, otak, buah pinggang, paru-paru, jantung tu sendiri. Dan
jantung pula akan menerima balik darah yang tidak beroksigen ataupun darah yang dah habis oksigen digunakan oleh sel tu, dia akan terima balik dan dia akan supplykan balik darah yang tidak beroksigen tu. Dia akan ambil balik oksigen daripada paru-paru. Sebab itulah Dr. Karim selalu sebut tadi, okey, dia start dengan pernafasan, masalah pernafasan tidak cukup oksigen. Jadi bila tak cukup oksigen tak boleh masuk dalam darah dan benda tu akan menyebabkan kegagalan jantung secara kekal. Dan apabila jantung kita berhenti, basically peredaran darah pun akan berhenti. Yang kita paling takutnya adalah peredaran darah ke otak. Yang tu yang kita paling risau. Okey, sebab apabila otak kita ni dia sebagai command center ataupun kita panggil sebagai pusat. Bukannya pusat yang dekat perut, tapi pusat dekat untuk memastikan semua fungsi badan kita dikawal selia oleh otak. Kalau otak ni dah mati, maksudnya ke semua fungsi-fungsi badan yang lain akan mati. Okey, kalau kita tengok statistik kematian dekat Malaysia ni tahun 2018, saya ambil daripada Jabatan Statistik Negara, dikeluarkan pada tahun 2019, tapi dia lima punca kematian yang besar pada tahun 2018. Yang pertama kalau kita lihat adalah sakit jantung. Okey, ischemic heart disease dalam bahasa medical ni adalah ischemic heart disease, tapi kalau bahasa kita ni adalah sakit jantung. Dan selain pada tu sakit jangkitan kuman paru-paru, stroke, accident. Tapi apa yang saya nak highlightkan kat sini adalah sakit jantung ni adalah pembunuh nombor 1 negara. Dia dadah musuh nombor 1 negara, tapi sakit jantung adalah pembunuh nombor 1 negara. Dan kalau kita tengok secara statistiknya, okey, dia semakin meningkat dengan umur. Kalau umur 41 tahun ke atas tu, memang nombor satunya adalah sakit jantung. Itu apatan daripada sakit jantung tu. Okey, sakit jantung tu akan menyebabkan sudden cardiac arrest ataupun kematian mengejut ni tadi. Dia ada, doktor, apa perbezaan antara sakit jantung dengan kematian mengejut? Sakit jantung tu adalah prequel ataupun sebelum berlakunya kematian mengejut tu, kebanyakan puncanya adalah daripada sakit jantung. Basically kita punya salur darah, jantung kita pun perlukan darah, walaupun dia tugas dia untuk bagi darah, tapi dia pun perlukan darah juga. Jadi apabila berlaku penyumbatan pada salur jantung, saluran jantung tu, jadi darah tak boleh sampai. Itu yang menyebabkan sakit jantung tu. Dia perbezaan dengan sudden cardiac arrest ataupun kematian mengejut ni, sebabnya masa tu jantung dah tak boleh berfungsi, dah tak boleh mengepam darah. So dia adalah sequel kepada sakit jantung. Okay, saya harap faham. Yang ni memang glamour ini, dia punya frame, dia punya kita punya grafik ni. Saya nak highlightkan dekat sini adalah time is essence ataupun masa menentukan segala-galanya. Okey, kita tak lama, kita ada lebih kurang dalam 10 minit saja masa untuk kita lakukan sesuatu. Dalam masa 10 minit biasanya kalau face to face, saya akan tanya student saya lah apa yang you boleh buat dalam masa 10 minit. Tak banyak actually. Kalau katakanlah berlakunya kematian ataupun berlakunya kes kecemasan, okey, tak bernafas, tak ada nadi, berlakunya dekat Masjid Uniza. Berapa lama ambulans boleh respon untuk sampai ke tempat kejadian? Untuk angkat telefon tu pun dah ambil masa 1 minit ataupun 2 minit. Dia nak tanya lagi duduk kat mana, siapa, umur berapa yang terlibat. So saya for sure dia akan ambil masa 15 minit. Jadi kalau kita tak lakukan apa-apa dalam masa 10 minit yang pertama ni, okey, so basically ambulans akan sampai, just ambil jenazah saja. Okey, dia sebab dalam masa 4 minit jantung kita akan dah stop, dah tak berdenyut. Okey, dalam masa 6 minit supply kepada otak akan kurang, okey, dan otak akan mati. Dan 10 minit di mana otak tu dah tak boleh diselamatkan ataupun kita kata kematian otak. Jadi dalam masa 10 minit ni kita panggil kematian fisiologikal, dan lebih pada 10 minit sudah kita panggil kematian kekal.
Okay, so masa kita lebih kurang dalam 10 minit saja. So macam mana dia berlaku ni mungkin kita panggil quite advance, tapi saya rasa ini sangat penting. Kalau kita tengok yang pertama ni, gambar rajah pertama ni, basically jantung kita ni Tuhan buat dia dikawal selia oleh electrical activity. Dia start daripada kamar jantung atas sebelah kanan tu, dia bagi impas, dia bagi arahan, okey suruh berdenyut. Nampak tak dia bagi berdenyut. Tu cuma berdenyut. Tapi apabila perjalanan ke arah kematian kekal ni, kebanyakannya pesakit dia akan ada kita panggil ventricular tachycardia, di mana dia punya pergerakan kamar atas dengan kamar bawah tu tidak sekata. Kamar atas berdenyut sekali. Kamar bawah yang kita panggil ventricle ni, kamar atas kita panggil atrium, di bawah kita panggil ventricle. Kamar ventricle ni dia berdegup lebih daripada kamar jantung ke atas. So basically pada peringkat awal masih lagi ada, kita kata masih lagi ada nadi. Tapi apabila benda ni berlarutan, nadi tu dah tak keluar sebab darah tak masuk dah dekat dalam jantung. Kan? Masa tu kita panggil pulseless ventricular tachycardia. Yang ni akan kita akan bincang detail apabila tuan-tuan dan puan-puan join kita punya khusus untuk CPR nanti. Okey. Dan apabila benda ni berlarutan, okey, mula-mula dia masih lagi ada rhythm dia, berdegup walaupun dia laju dan masih lagi ada rhythm. Tetapi apabila benda ni berlarutan, okey, kita panggil ventricular fibrillation, dia bagaikan jantung bawah tu yang kita panggil ventricle tu, dia macam kita letak cacing dekat dalam bag. So kita tengok dia macam bergetar-getar saja, bergetar-getar tanpa effective contraction, tanpa pengepanan darah yang efektif. Okey. Okey. Alright. Okey. Apa yang berlaku seterusnya adalah okey. Perjalanan diteruskan. Kalau kita tak melakukan apa-apa, okey, daripada ventricular tachycardia tadi, jantung kamar bawah tadi berdegup tanpa berhenti laju sangat. Yang keduanya dia macam dah kita panggil bergerak-bergerak saja, macam cacing yang kepanasan. Dan apabila benda ni berlarutan tanpa dilakukan apa-apa, masih lagi ada pulse tu masih lagi ada, maksudnya bukan pulse, dia punya electrical activity masih lagi ada, macam saya tunjuk kat sini, tetapi pergerakan jantung dah tak ada, yang tu kita panggil pulseless electrical activity. Dan kalau benda ni berterusan, apa akan jadi? Asystole. Yang ni yang biasa kita tengok dalam drama-drama TV kan, macam tu kan. Yang tu maknanya tiada lagi pergerakan tiada lagi pergerakan electrical dan juga tiada lagi pergerakan jantung tu sendiri. Di sini saya nak share sikit apa yang echo image ataupun ultrasound untuk jantung yang saya sendiri dapat. Pesakit ni datang dengan sakit jantung lah. Dan dia sampai pun memang dah tak sedarkan diri dan CPR sudah dilakukan semasa dalam ambulans lagi. Dan apabila sampai kat sini, kita masih lagi meneruskan CPR tu lebih kurang dalam 20 minit. Malangnya dia selepas 20 minit tu dia tak macam kita katakan dia punya chances ataupun peluang dia untuk hidup tu dah semakin berkurangan. Jadi family pun kata dah cukup lah doktor, biarkanlah dia pergi dengan tenang. So saya semasa di akhir-akhir hayat dia tu, saya buat ultrasound ni, okey. Ultrasound dan kita nampak dia punya pergerakan jantung macam dah slow sangat. Jantung yang sepatutnya berdenyut, dia berdenyut laju dan kuat. Okey. So yang highlight warna dalam red box ni, kotak merah ni adalah kedua situasi ni kita boleh lakukan renjatan elektrik. Yang tu kita gunakan AED tu, automatic electrical defibrillator. Okey. Dan untuk kedua-dua masalah pulseless electrical activity dengan asystole ni, kita akan menggunakan CPR. Okey, nanti kita akan discuss secara detail apabila tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk join kelas CPR, kita akan discuss secara detail.
Okey. Apakah punca? Ni punca sakit jantung ataupun punca kematian mengejut ni ataupun sadan keadaan arrest. Satu adalah arrhythmia. Apa yang saya cerita tadi pasal ventricular fibrillation, ventricular tachycardia, pulseless electrical activity, yang tu adalah kita panggil arrhythmia. Ataupun rhythm yang tidak sekata, ritma jantung yang tidak sekata. Yang tu adalah paling kita boleh katakan adalah punca utama sudden cardiac arrest ataupun kematian mengejut. Yang kedua adalah sakit jantung tu sendiri. Apabila salur darah di jantung tersumbat dan darah tidak dibekalkan ke jantung, jantung akan mati, so seterusnya jantung akan berhenti. Yang ketiga adalah tekanan fizikal. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar sedang bermain badminton, tiba-tiba habis umur. Yang tu adalah apabila kita melakukan aktiviti yang melebihi kemampuan. That's why kalau nak melakukan aktiviti fizikal yang kita katakan luar daripada kebiasaan, dia perlu ada warm up dulu, dia perlu ada kita tahu tahap kita. Jangan melebihi. Okey. Bersenam tu bagus tapi jangan berlebihan. Makan juga dia sama macam makan juga. Makan tu bagus tapi kalau berlebihan jadi gemuk. Okey. Yang keempatnya adalah penyakit keturunan. Okey, yang ni memang kita tak boleh nak kontrol lah penyakit keturunan. Kadang-kadang kita dilahirkan dengan sudah ada penyakit tu. Jadi dia juga adalah salah satu punca kenapa kita mendapat kematian mengejut ni. Dan yang kelima adalah struktur jantung yang tidak normal. Kadang-kadang jantung kita injak bermasalah, okey, ataupun jantung kita tidak boleh berdegup dengan efektif. Ini adalah punca-punca di mana kematian mengejut boleh berlaku. So, apakah risiko dia? Saya bahagikan kepada dua jenis risiko, di mana yang risiko pertama adalah risiko yang tidak boleh diubah. Risiko tidak boleh diubah ni walau kita buat macam mana sekalipun, kita memang tak boleh ubah. Di mana yang pertama adalah umur. Mengikut kajian, umur 50 tahun peluang ataupun risiko untuk mendapat sudden cardiac arrest ni ataupun kematian mengejut ni adalah adalah meningkat sebanyak 2 kali ganda. Umur 50 tahun. Dia peningkatan risiko lebih daripada apabila kita meningkat umur. Yang kedua adalah jantina. Menjadi seorang lelaki adalah risiko untuk mendapat sakit jantung. Okey, kajian mengatakan kajian mengatakan kalau perempuan ni hormon dia adalah protektif terhadap sudden cardiac arrest. Wallahu alam. Yang ketiga adalah penyakit keturunan, di mana kita memang dilahirkan dengan masalah jantung macam tu, benda tu yang tidak boleh diubah. Tetapi risiko yang boleh diubah ni lebih banyak daripada risiko yang tidak boleh diubah. Gaya ataupun cara hidup yang sihat, mengamalkan pemakanan yang seimbang. Benda tu yang kita boleh ubah. Kalau dah bahan sokmo, kerupuk goreng, kolesterol naik, MACD pas cerah, yang tu adalah punca-puncanya lah. Dan kita pun tahu banyak punca penyakit adalah daripada pemakanan. So kalau kita boleh kontrol pemakanan kita, insya-Allah risiko ni boleh dikurangkan. Yang kedua, siapa yang ada kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, apa lagi? Sakit bawah pinggang. Kalau kita boleh mengawal dengan optimum penyakit-penyakit kronik tu, jadi risiko dia boleh dikurangkan. Pengawalan penyakit kronik, ubat kena ambil sokmo, follow arahan daripada doktor, ikut temujanji yang telah diberikan, ambil kita lakukan kita panggil medical check up. Yang tu adalah macam mana cara yang kita boleh improvekan risiko ni. Tidak selain daripada tu adalah obesity, kegemukan. Memang 3 kali ganda. Orang yang gemuk akan mendapat serangan jantung 3 kali ganda daripada orang yang mempunyai badan body mass index atau BMI yang ideal. 3 kali ganda. Dan of course merokok. Merokok merupakan punca ataupun benih kepada banyak penyakit, terutamanya yang berkaitan dengan jantung. Dan of course
last but not least tidak bersenam. Macam saya bagi tahu tadi, bersenam secara agresif tanpa persediaan juga bahaya, tetapi tidak bersenam juga berbahaya. Jadi apa yang kita perlu buat secara berperingkat-peringkat dan kita tahu apa limitasi kita. Okey, alright. Saya tak boleh nak teruskan. Okey. Alright. So, apakah saringan dan pencegahan? Okey. Saya boleh dividekan kepada tiga. Satu, saringan kepada orang yang pernah mengalami sadang keadaan arrest ni. Yang kedua, orang yang tidak pernah mengalami tapi ada risiko. Dan yang ketiga adalah tidak pernah mengalami kematian mengejut ataupun insiden kematian mengejut ni dan tidak berisiko. Dia semua orang, basically semua orang. Okey, kita tergolong dalam golongan yang mana kita pilih sendiri, okey, tapi basically semua orang perlu melakukan sekurang-kurangnya yang kategori nombor 3 ni, tidak pernah mendapat sadang keadaan arrest dan tidak berisiko untuk mendapat sadang keadaan, tapi masih lagi kita perlukan langkah pencegahan. Macam Dr. Nik kata tadi, pencegahan adalah yang utama. Okey, kalau kepada sesiapa yang pernah mengalami ACA, so orang yang tergolong dalam golongan ni perlu mendapatkan rawatan secara berkala, di mana doktor akan pastikan dia supaya makan ubat ikut masa, okey, lakukan aktiviti mengamalkan hidup yang sihat dan etc lah. Okey, kerana siapa yang pernah mendapat keadaan arrest ni ataupun yang pernah mengalami kematian mengejut ni, risiko untuk mendapat kematian mengejut sekali lagi lebih tinggi daripada orang yang tak pernah menghadapinya. Dan kalau ekstrim ataupun kita bagi senario yang lebih ekstrim, kita akan kita panggil ICD, implantable cardioverter defibrillator ni. Dia macam satu alat berdekatan dengan jantung kita. Apabila berlaku ritma yang tidak normal, dia akan bagi secara terus, dia akan bagi shock. Okey. Dan kepada yang tidak pernah mengalami sadang keadaan arrest tapi berisiko tinggi, perlu perlu menjalani penilaian risiko secara berkala dan juga pemantauan secara berkala. Biasanya kita perlu melakukan medical check up lah. Okey. Dan perawatan yang akan diberikan, tugas dia, rawatan yang diberikan adalah untuk mengurangkan risiko mendapat sakit jantung, mengawal tekanan darah, mengelakkan darah beku yang menyebabkan serangan jantung atau stroke, dan juga kalau ada keperluan dia akan melakukan prosedur atau pembedahan seperti dia letak belon dekat dalam jantung dan everything lah. Basically tugas dia adalah untuk mengurangkan beban jantung dan simptom penyakit jantung. Okey, siapa yang tidak pernah ada pernah dapat sadang keadaan arrest dan juga tidak berisiko, you all kena, tuan-tuan dan puan-puan perlu mengamalkan cara hidup yang sihat. Benda ni selalu orang cakap dalam TV pun selalu ada tunjuk kan, diet yang sihat, seimbang, berat badan ideal, pengurusan stres, aktiviti fizikal dan berhenti merokok. Semua orang tahu ni. Cuma buat ke tak nak buat je. Okey. Jadi saya harap ni siapa-siapa yang join kita punya program pada malam ni, okey, aware, yang satu langkah untuk berubah adalah awareness. Langkah pertama dia kena sedar dulu, barulah kita boleh berubah. So InsyaAllah saya doakan siapa-siapa yang join pada malam ni boleh mengurangkan ataupun boleh mengamalkan cara hidup yang sihat seperti yang saya beritahu tadi lah. Macam mana kita nak tahu diagnosis of cardiac arrest? Basically, kalau kita tengok pesakit itu tidak sedarkan diri ataupun pengsan ataupun maknanya dia tidak berjaya dikejutkan dengan stimulus-stimulus yang seperti yang Dr. Nik bagi tahu tadi, dengan panggilan tak bangun juga, cekik pun tak bangun juga, ketuk dekat bahu pun tak bangun juga. Okey, apabila pesakit tidak sedarkan diri, tak semestinya dia mati, kan. Mana tahu tidur tu memang kita panggil deep sleep, tidur mati. Okey, tapi selain daripada tidak sedarkan diri, dia ada juga tanda-tanda lain. Sepertinya adalah dah nampak ada kebiru-biruan pada pada lidah dan juga pada
bibir. Dah start biru. Biru tu maksudnya adalah darah sudah tidak bergerak ke arah situ. Okey. So dan juga dia punya skin, dia punya kita panggil kulit dia akan jadi pucat. Pucat. Okey. Mungkin ada masalah sikit bagi sesiapa yang berkulit gelap, tetapi basically kalau kita nampak pucat tu, pucat kita boleh tengok yang paling clearnya adalah pada tapak tangan ataupun dekat mata. Dekat bawah mata ni kita boleh nampak dia pale. Okey. Bermakna oksigen sudah tak sampai ke situ. Darah dah tak bergerak. Yang ketiga, kalau kita check dia punya nadi. Nadi biasanya yang paling kuat sekali adalah dekat leher. Kita panggil carotid artery. Dekat leher. Kalau dekat halcum tu lebihkan dalam 2 cm ke tepi, kita akan rasa semua siapa yang belum tidur lagi mungkin boleh letakkan jari dekat sebelah sebelah daripada halcum tu, kita akan rasa ada denyutan. Itu kita panggil carotid artery. Okey. Doktor, jadi dok kalau kita cek dekat pergelangan tangan ke, dekat celah kelangkang ke, boleh juga, tapi yang tu dia perlukan tekanan yang lebih kuat. Maksudnya tak semestinya kalau tak ada nadi dekat pergelangan tangan, tak semestinya dia tak ada dia mati. Sebab last kali kita akan tengok pada karotid. Sebab karotid itu adalah minimum tekanan yang diperlukan, tekanan darah yang diperlukan untuk darah sampai ke jantung, sampai ke otak. Kalau dia tak ada pas ataupun tak ada nadi kat situ, maknanya darah tidak bergerak ke otak. Okey. Yang seterusnya adalah tiada pernafasan. Macam Dr. Karim mention tadi, sebut tadi, tiada pernafasan. Okey. Dan juga jika perkara ini berlarutan, dia akan jadi kerah kerjung tu salah satulah, ataupun kalau dalam bahasa medikalnya kita panggil ragomotis. Yang tu memang sudah berlaku kematian kekal, di mana tak perlu lakukan apa-apa. Okay, just let it go. Alright. So, apakah rawatan? Rawatan SCA, the one and only rawatan adalah CPR dengan defibrillator. Dr. Nick dah cerita pasal CPR, Dr. Karim pun dah cerita pasal CPR, tapi saya cuma akan go through sedikit saja pasal CPR sebab dia berkaitan dengan topik saya. Okey. Apa itu CPR, kenapa perlu CPR, bila nak CPR, dan siapa yang boleh buat CPR dan macam mana boleh buat CPR. Saya cuba go through secara inilah. Okey. CPR basically Dr. Nick dah sentuh tadi adalah cardiopulmonary resuscitation, ataupun kita boleh tukarkan kepada benda yang lebih every caring person responsibility, di mana siapa-siapa yang ada rasa tanggungjawab, siapa-siapa yang ada rasa keinginan untuk menyelamat, you need to learn CPR. Okay. So basically kita fungsi CPR ni adalah mengambil alih tugas jantung secara temporary ataupun secara sementara. Di mana kita jadi pengepam. Pam tu adalah daripada kita sendiri. Kita pumpkan dia supaya jantung tu boleh berdenyut dan boleh hantar. Sementara fungsi itu diambil alih semula oleh jantung. Dengan harapan supaya jantung tu boleh kembali secara normal. Okay, itulah fungsi CPR basically. Kenapa kita perlu CPR? Okay, seperti yang kita discuss tadi, okay, Dr. Nick pun ada mention tadi, 80% daripada sudden cardiac arrest ini adalah berlaku di rumah. Tak, kalau kita tahu dah kita dapat sudden cardiac arrest kan, ataupun kematian mengejut ni, kalau kita rasa lebih kurang dalam 5 minit lagi ni, rasa nak kena dapat sudden cardiac arrest ni, mesti kita pergi hospital. Tapi benda ni tidak berlaku. Boleh berlaku di mana-mana saja. Okay? Dan 95% mati sebelum sampai di hospital. Okay, 80% ni lah yang kita nak cuba selamatkan. Kalau sesiapa yang CPR yang berkesan oleh orang awam, dia mampu meningkatkan peluang hidup sehingga 3 kali ganda. Dalam kalau seorang kalau kita lakukan CPR ni pada peringkat awal, orang awam tu sendiri jatuh dekat Maidin, di CPR pula juga dekat Maidin, 3 kali ganda peluang dia untuk hidup daripada dia tunggu untuk ambulans sampai. Okey. Dan lelaki, saya cakap tadi, lelaki mempunyai 2 kali ganda risiko untuk dapat sudden cardiac arrest. Dan jika CPR diberikan dalam masa 4 minit dan defibrillation ataupun genjatan elektrik tu menggunakan AED tu diberikan dalam masa 10 minit, peluang untuk hidup akan meningkat sebanyak 40%. Kalau tak percaya, kita tengok graf ni. Okey, graf ni saya discuss tadi. Okey, tengok graf ni.
setiap 1 minit hilang 10%. Macam Dr. Nick beritahu tadi. Okey. Tapi kalau kita melakukan CPR, okey, kalau ni kalau tengok graf ni, apabila berlakunya jantung tidak berdenyut, dalam masa 4 minit kita buat CPR, dia boleh akan meningkatkan peluang untuk pesakit ni, okey, dia akan kalau kita tak lakukan apa-apa, dia akan turun dalam masa 8 minit, dia habis. Okey, dia habis nyawa. Kalau kita lakukan CPR, dia boleh rendahkan slope dia ni. Okey, dia maknanya dia masih boleh lagi ada masa. Tapi kalau CPR dengan defibrillation, okey, dengan CPR saja 25% peluang untuk pesakit hidup kembali. Tapi kalau dengan CPR dengan defibrillation 40%. Orang tanya, "Doktor, apa benda tu defibrillation?" Okey. So basically kita bagi defibrillation, gencatan elektrik yang kita bagi direct hit kepada jantung, terutama kepada yang ada ventricular tachycardia dengan ventricular fibrillation yang saya bincang tadi tu. Basically kita nak stun ataupun kita nak stopkan semua pergerakan jantung. Doktor, kan jantung dah berhenti gerak dah, kenapa nak stopkan lagi? Sebab tu electrical terapi ataupun defibrillation ni hanya digunakan untuk pesakit yang ada ventricular fibrillation dan juga ventricular tachycardia. Pada masa tu jantung masih lagi bergerak tetapi dia tidak bergerak secara efektif. So basically apabila macam kita tembok pistol lah, kita tengah orang ramai-ramai tengah dalam satu bangunan yang terbakar ni, okey, tiba-tiba semua orang duk kelang kabut nak keluar, kita ada satu pintu je, bayangkan satu bangunan yang terbakar dan cuma ada satu pintu saja yang boleh keluar. Jadi semua orang akan berkerumun, dia akan pijak memijak antara satu sama lain. Jadi ramai yang kena pijak lah, ramai yang kena heret lah. Okey, berlakunya riuh rendah pada masa tu. Tiba-tiba ada seorang mamat hero ni naik atas meja dan pum, dia tembak. Okey, masa tu semua orang senyap. Yang itulah fungsi defibrillation, untuk stopkan semua electrical activity dalam jantung, dan seterusnya dia mesti disusuli dengan CPR, tekanan dada. Apabila kita tekan dada tu balik, basically orang yang menjadi ketua tu dia akan bangun dulu. Kalau medical student fahamlah je, SA not kita panggil. Yang tu yang akan bangun dulu dan dia akan kata, okey, semua berjalan dalam satu barisan, okey, bertiga-tiga, macam itulah. Dia akan aturkan balik pergerakan gitu. Jadi itu fungsi kita panggil defibrillation. Alright. So bila perlu CPR apabila adanya cardiac arrest ni tadilah. Okey, saya tak nak discuss sama detail, dan juga yang ni Dr. Nick dah mention. Saya highlightkan dekat sini 3 rantaian yang pertama ni, early recognition, immediate CPR dengan rapid defibrillation. Ini adalah memerlukan komitmen daripada komuniti. Tak sempat kalau perasan AED ni banyak dah berada dekat hotel-hotel, dekat airport pun dah ada, sebab kita perasan di mana untuk ambulans sampai tu dia akan mengambil masa lebih daripada 10 minit. So 3 rantai yang pertama, recognition dengan activation, maknanya kita tahu yang dia ni ada sudden cardiac arrest dan kita call for help. Yang kedua kita buat CPR, dan yang ketiga kita buat defibrillation. 3 rantai yang pertama ni adalah daripada community ataupun out of hospital. Yang 2 ni saja yang perlukan memang daripada healthcare provider ataupun orang-orang kesihatan. Okey, so BLS ni boleh berlaku di mana-mana saja. Kalau yang ni adalah kita kata kes yang berlaku di di Karak, Lebuh Raya Karak. Okey, CPR dilakukan dua kes dilakukan CPR. Okey, kedua-duanya tidak berjaya diselamatkanlah. Okey. Dan juga CPR boleh dilakukan juga di hospital. Okey, kita pun emergency kalau tak ada CPR dalam masa 1 hari tu kita boleh buat kenduri lah. Boleh kata gitu. Almost every day kita akan dapat kes CPR. Okey. Dan apa yang saya nak highlightkan kat sini, CPR boleh berlaku juga. Sudden cardiac arrest ni boleh berlaku kat Maidin, boleh berlaku kat masjid, boleh berlaku, ataupun kat rumah pun boleh berlaku, di mana-mana saja berlaku. So kita kena equipkan ataupun kita kena bekalkan diri kita dengan pengetahuan yang sepatutnya. Okey, siapa yang boleh buat CPR? Semua individu yang sanggup,
sukarela dan terlatih layak melakukan CPR. Dia bukannya doktor saja, dia bukannya nurse saja, dia bukannya dresser saja, dia bukannya bomber saja. Semua orang yang sanggup dan sukarela dan terlatih layak melakukan CPR. Okey, macam mana nak buat CPR? Saya akan discuss detail apabila kelas untuk praktikal nanti, insya-Allah. Okey, saya highlightkan ke sini kenapa CPR gagal. Kadang-kadang tekanan dada terlalu perlahan. Sebab apa? Sebab takut patah tulang rusuk. Tapi patah tulang rusuk, tulang rusuk yang patah, tulang rusuk yang utuh tanpa nyawa adalah tidak berguna. Macam itulah. So, tekanan dada perlu laju dan juga perlu dalam. Okey, so kebanyakan 28% adalah sebabkan tekanan dada terlalu perlahan. Jadi masa kita train nanti, kita akan ajar macam mana membuat tekanan dada yang optimum. Okey. Tekanan dada terlalu tohor, satu lagi. Okey, terlalu tohor lah, tidak dalam, ataupun kadar pernafasan terlalu laju. Okey, kita back dia tu atau kita hembus dia tu terlalu laju. Jadi untuk mendapatkan mendapatkan kita panggil ilmu yang sepatutnya, yang ni perlukan teori dan juga praktikal, di mana kita akan ajar apabila tuan-tuan dan puan-puan join our class, BLS class nanti. Okey, dan ni jangan mulakan CPR kalau masa tu ada tanda-tanda kematian kekal. Apa itu tanda kematian kekal? Dah kerah kejung, dah biru dah muka, ataupun jadi macam ni, dah separuh hilang ke mana kan, badan hilang ke mana, dah tak perlu buat CPR. Badan ke lain, kepala ke lain, tak perlu buat CPR. Okey, ataupun dah ada pegang, biasanya dekat lengan dia, ataupun dia ada pakai gelang, dia tulis DNAR, do not actively resusc. Maksudnya dia memang request jika berlaku kematian mengejut, jangan buat apa-apa kat dia. Jadi kalau kita buat juga, okey, kalau kita tahu dan kita buat juga, adalah salah di sisi undang-undang. Biasanya kalau kes-kes yang dah macam kanser yang dah teruk, yang dah tak ada peluang untuk hidup, biasanya jangan pakailah tu gelang tu, DNAR. Okey, ataupun mendatangkan kemudaratan kepada penyelamat. Macam kes ni kan, masih lagi ada elektrik, shock tu masih lagi ada, kita relax je pergi tekan dada dengan kita sekali. Kena buat CPR lepas tu. Okey, bila perlu berhenti CPR? Mangsa sedar, of course. Mangsa dah sedar, kalau buat CPR lagi mungkin mungkin akan mendatangkan kemudaratan ataupun bantuan daripada individu terlatih dah sampai, ambulans dah sampai, boleh start CPR, ataupun kita sendiri tak larat dah, memang dah tak larat dah banyak dah, kita buat seseorang je, one man show je, tak ada orang yang bantu, dan kita rasa after 10 minit kita rasa memang dah tak larat dah, kita boleh stop sebab basically patient dah mati. Dan keadaan tak selamat, macam saya berdiskus tadi, ataupun arahan daripada pakar perubatan. Okey, kita call ataupun kita dapat panggilan daripada hospital supaya stop buat CPR, kita akur. Ataupun kematian melebihi 30 minit. Tapi 30 minit ni adalah masih lagi kontroversi lah. Alright. So, saya rasa ini adalah saya punya last slide. So, saya minta maaf terlebih 10 minit. So, kalau ada apa-apa soalan, boleh maklumkan kepada Udustia. Kita